Hominodon telah menawarkan dirinya untuk dikorbankan atas belas kasihnya terhadap manusia dan kaumnya. Akhirnya, Kino Rohingyan membelah tubuh anaknya Hominodon kepada 7 bahagian sebelum disemadikan mengikut adat. Kaum Kadazan Dusun atau bangsa Dusun merupakan nama kaum Bumiputra asli yang terbesar di Sabah. Kaum ini juga dikenali sebagai Mamasok, yang artinya orang asal ataupun orang asli. Kaum etnik Kadazan Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Etnik Kadazan Dusun telah diiktiraf sebagai etnik masyarakat orang asal Borneo Utara dengan warisan dan budaya sejak tahun 2004. Namun, suku kaum Kadazan Dusun ini juga mempunyai satu legenda yang diceritakan sehingga kini, yaitu legenda Hominodon. Hominodon bermaksud yang berkorban, merujuk kepada anak perempuan Dewa Kinoingan serta istrinya Suminunduh yang telah mengorbankan dirinya kepada roh bumi sebagai balasan untuk hasil tanaman yang melimpah untuk umat manusia. Pada suatu masa dahulu, sebuah kampung hidup dengan makmurnya. Orang kampung menyarah kehidupan dengan bercucuk tanam dan semua orang gembira dengan cara hidup mereka. Sehinggalah tiba suatu hari di mana kemarau menimpa tanaman mereka berhenti tumbuh dan subur dan menyebabkan penduduk kampung risau kerana mereka beransur kehilangan sumber makanan. Namun, Dewa Kino Rohingyan dan istrinya Suminunduh yang merupakan pemimpin rakyat pada masa itu kemudiannya cuba menolong mereka dengan pelbagai cara. Tetapi semua berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, pada suatu malam, Kino Rohingyan bermimpi bahawa nyawa seorang gadis yang sangat mengasihi kampung tersebut perlu dikorbankan dan darahnya harus ditumpahkan ke atas tanah tempat bercucuk tanam agar keadaan boleh pulih menjadi seperti sedia kala. Apabila mendengar hal ini, anak Kino Rohingyan dan Suminunduh yaitu Hominodon telah menawarkan dirinya untuk dikorbankan atas belas kasihnya terhadap manusia dan kaumnya. Kino Rohingyan dan istri pada mulanya membantah, namun akhirnya mengikuti kehendak anak mereka. Akhirnya, Kino Rohingyan membelah tubuh anaknya Hominodon kepada 7 bahagian sebelum disemadikan mengikut adat. Menurut kepercayaan suku kaum Kadazan Dusun, segala jenis bahan makanan yang utama berasal dari pelbagai bahagian badan Hominodon, yaitu beras dari isinya yang putih melepak, darah yang merah telah bertukar menjadi lada, halia pula adalah jari jemari Hominodon, bawang tagas berasal dari rambut, giginya bertukar menjadi jagung, kepalanya pula menjadi kelapa dan sebagainya. Terdapat beberapa versi cerita Hominodon yang mengatakan bahawa semasa kemarau melanda, Bobo Hizan atau juga dikenal sebagai Bomoh telah dipanggil dan Bobo Hizan tersebutlah yang telah mencadangkan kematian Hominodon demi menyelamatkan kampungnya. Versi lain pula menceritakan bahawa Kino Rohingyan sendiri yang tidak sanggup mengorbankan manusia dan disebabkan itulah dia mencadangkan anaknya sendiri sebagai korban. Ada juga sumber mengatakan bahawa tubuh badan Hominodon tidak dipotong kepada 7 bahagian, tetapi 7 batang padi telah diberikan oleh Hominodon kepada ayahnya, lalu dia menyuruh ayahnya menanam biji daripada batang-batang tersebut. Legenda ini merupakan asas kepada pesta menuai padi atau pesta keamatan yang disambut oleh kaum Kadazan Dusun di Sabah pada setiap penghujung bulan Mei, dan sesungguhnya ia membawa makna yang besar kepada penduduk tempatan. Pesta keamatan atau nama lain iaitu Tadau Keamatan atau di dalam bahasa Kadazan Mangavau merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Babazon, iaitu untuk menghormati semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum Kadazan Dusun sejak zaman berzaman. Perayaan Mangavau ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi.
Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Selain daripada persembahan tarian Sumazau, pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau turut diadakan dalam pesta keamatan. Unduk Ngadau merujuk kepada semangat Humi Nodun. Unduk Ngadau berasal dari perkataan Runduk Tadau yang bermaksud gadis yang dimahkotakan sinaran cahaya matahari. Dikatakan selepas Humi Nodun dikorbankan oleh Kinohingan, selepas 7 hari Unduk Ngadau muncul dari kakanan dan dipercayai sebagai jelmaan semangat Humi Nodun. Unduk Ngadau juga dikatakan sebagai orang yang pertama mengajar Bobo Hizan, mentera yang diamalkan sehingga sekarang. Sejak itu, perkataan Unduk Ngadau digunakan bagi melambangkan kecantikan dan kebaikan budi bahasa Humi Nodun. Legenda ini merupakan asas kepada pesta menuai padi atau pesta keamatan yang disambut oleh kaum kadazan dusun di Sabah pada setiap penghujung bulan Mei, dan sesungguhnya ia membawa makna yang besar kepada penduduk tempatan. Sekian, salam hormat.